pengerusi BDS Malaysia untuk memberikan perkongsian mengenai topik pada malam ini. Taufan Al-Aqsa yang dilancarkan baru ini kan satu tindak balas terhadap keganasan yang semakin menyebabkan rakyat ini tebing barat ataupun dan saksikan serangan demi serangan yang dilancarkan oleh rejim Zionis ke atas bumi kita sehingga mengakibatkan 10,000 kematian rakyat, ya. Dan hal yang demikian banyak jenama-jenama yang mula menyatakan Palestin ataupun Zionis. Dan media Malaysia juga ada mengeluarkan senarai syarikat dan jenama yang perlu diboikot kerana mereka bersekongkol dengan negara haram Israel. Jadi pada malam ini kita ingin membincangkan keberkesanan dan fokus terkini mengenai isu boikot agar kita dapat meleraikanlah kekeliruan dalam kalangan masyarakat kita. Okay. So, kita boleh rasa teruskan ya soalan yang pertama, Kak Nawal? Cuba kita kenalkan dulu dari malam ni. Okay. So, saya berikan pada Kak Nawal lah. Okay, saya perintah Prof. Chairman Response Sanction Movement di Malaysia, BDS Malaysia lah. Kemudian beliau juga adalah seorang saya bacakan sikit ya. Prof adalah Honorary Professor at the Faculty of Economics UM dan juga Director Hashim Center for Palestine Studies TUM. Beliau juga merupakan participants of Freedom Flotilla Boat di Gaza 2018. Juga merupakan seorang boleh dengar ke? Tak. Rasanya sekarang baru dia masih putus-putus. Hello? Oh, okay. Dengar ke? Ya, dengar. Dengar. Dengar putus-putus tadi. Ya. Okay, boleh tak? Boleh. Boleh? Okay. Kita dengan soalan pertama tadi. Okey dah. Okey tak? Ada masa dia putus-putus juga. Tak apa Kak, Kak ambil masa. Ya ke? Okey, untuk kita akak betulkan line ni, saya akan continue lah pada malam ini. Mungkin sebab tadi ada yang terputus-putus bahagian brief, jadi saya terangkan secara lajulah sedikit. Jadi saya menerangkan kembali brief biodata Prof. Beliau merupakan seorang profesor di Faculty of Business and Economics, University of Malaya and Director of Hashim Sani Center of Palestine Studies di UM. Jadi beliau juga merupakan pengerusi BDS Malaysia, which is a movement that calls for boycott of Israel and boycott of companies that are complicit with Israel. Dan beliau juga merupakan pengerusi Palestine of the participants of Freedom's Flotilla Boat to Gaza in 2018. So, beliau juga telah mendapat Bachelor in Economics from University of Wales dan juga Master di State University of New York. Dan juga PhD di University of Manchester. Bukan kalang-kalang orang ya kita pada malam ini. Beliau juga pada tahun 1999 menerima Fulbright Foundation Malaysian Scholar at the University of Michigan at Ann Arbor
di USA, dan juga pada 2005 Fulbright Visiting Specialist at Pierfire University, maaf kalau saya salah sebut, di North Carolina, dan juga pada tahun yang sama 2005 Visiting Fellow at Oxford Center for Islamic Studies at Oxford, United Kingdom. Okay, untuk mengakhiri, beliau juga telah menulis sebanyak 6 buku bertajuk Till Death Do Us Part, The Growth of the Global Banking Industry and Its Insidious Effects, which is one of the winner of 2019 National Book Award in the Economics category. Okay, sangat hebat ya malam ni orang kita. Jadi Kak Nawal, rasanya sudah selesai. Sudah kembali. InsyaAllah. Betul Kita kata cuba. Umpan. Okay, saya kembalikan InsyaAllah. kepada Kak Nawal. Okay, saya akan teruskan dengan first soalan lah. Sejak Taufan Al-Aqsa Oktober yang lalu, kita boleh saksikan ramai pengguna laman sosial yang membuat hantaran atau kicauan yang menyokong atau mengajak masyarakat secara globalnya untuk mula memboikot barangan dan jenama-jenama yang yang bersama dengan Israel lah kan. Jadi kita mungkin boleh memulakan kita punya soalan yang dengan soalan yang paling basic, which is apakah definisi boikot itu pada Prof, dan juga apakah tujuan di sebalik boikot ini? Apakah keberkesanannya? Dan bagaimana cara kita praktikkan boikot ni? Basically the very fundamental question lah about the boikot. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kerana sudi menjemput saya pada malam ini. Jadi soalan yang ditanya adalah soalan macam jawab essay exam kan. Terima kasih. Tapi tak apa, saya nak cerita sebelum itu bahawa usaha boikot ini telah dilakukan lama lah, bukan bila kita macam tadi sebut tadi semenjak Oktober 17 kan. Tetapi 7 Oktober. Tapi sebenarnya usaha boikot yang lama dah. Kalau di Malaysia ni dilakukan oleh NGO sebelum ini, MyCare, Ustaz Syariah dan sebagainya. Tapi yang melibatkan NGO Palestin ni dia bermula pada 2005 lagi ya. Apabila sebuah organisasi dipanggil Boycott, Divestment and Sanction ditubuhkan. Jadi boycott itulah kita jangan belilah, jangan consume barang-barang yang dikeluarkan. Dalam kes ini yang dikeluarkan oleh Israel dan juga syarikat-syarikat yang membantu kezaliman Israel. Namun dia ada divestment untuk di Amerika Syarikat, khususnya banyak syarikat-syarikat di Amerika dia melabur dia di Israel. Jadi gerakan DDS ni, Boycott, Divestment and Sanction, the second part is divest, jangan melabur di Israel atau keluarkan pelaburan daripada Israel. That's divestment, the opposite kepada investment. Dan akhir sekali adalah sanction. Yang sanction adalah sekatan perdagangan, sekatan pelaburan dan sebagainya. Dia ada berkaitan juga lah. Jadi kenapa kita nak lakukan boycott ni? Sebenarnya kita nak bagi cerita dulu. Civil society ataupun aktivis-aktivis Palestin ni yang juga dibantu oleh yang di luar Palestin, dia mendapati bahawa kerajaan-kerajaan telah tidak buat apa-apa untuk membela orang Palestin. Betul tak? Sekarang ni pun tengok orang Palestin kena bunuh dah 10,000. Apa yang kerajaan-kerajaan Islam buat? Kerajaan-kerajaan Barat seperti Amerika Syarikat dan Britain, dia membantu lagi Israel, memberi senjata dan sebagainya. Kerajaan-kerajaan negara Arab buat tak tahu je. Ada yang membantu juga, membantu dari segi menyekat orang seperti Mesir. Kemudian negara-negara Islam yang lain pun tak ada buat apa-apa. Turki yang dekat pun tak buat apa-apa juga. Jadi oleh kerana itu, kita nak macam mana? Adakah kita ikut kerajaan kita ke? Paling tak buat apa-apa? Takkan kot kan? Jadi sebab ada hadis Nabi SAW, marra aminkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika 'amul iman. Itu kalau kamu melihat kemungkaran adalah kamu tegah dengan
tangan kuasa. Ataupun kalau tidak dengan lisan, kalau tidak dengan hati, benci dengan hati. Itulah yang selama-lama iman. Jadi kita boleh buat lagi, takkan dia diam sahaja. Kita boleh bercakap dan sebagainya. Dan salah satu daripada yang kita boleh buat sebagai rakyat biasa ni adalah kita memboikot Israel itu, ataupun mengajak negara untuk memboikot Israel, ataupun mengajak masyarakat untuk memboikot syarikat-syarikat yang membantu Israel melakukan kezaliman terhadap warga Palestin. Jadi itu yang kita seru. Sebab kalau tidak, akan kita nak benarkan, biarkan saja, buat tak tahu saja. Apa yang kita boleh buat lah. Adakah ini akan berhasil, akan menghasilkan apa-apa yang konkret? Kalau kita tengok sejarah, mungkin saudara-saudara yang mendengar di sini, saudara-saudara yang mendengar ni mungkin tak apa-apa biasa dengan apa yang berlaku di Afrika Selatan dahulu. Afrika Selatan dahulu, masa saya pelajar di Universiti di United Kingdom, undergraduate, saya masih ingat lagi aktivis dia bagi tahu, dia kata, awak tahu tak, di Afrika Selatan tu ada satu rejim apartheid. Rejim apartheid ni rejim yang zalim terhadap orang kulit hitam. Jadi orang putih, kulit putih datang dari Eropah menjajah Afrika Selatan. Kemudian dia jadikan orang kulit hitam ataupun kulit bukan putih lah, brown ke, yang kulit orang India ke, whatever, sebagai rakyat kelas kedua, ketiga. Maknanya dia tidak mendapat hak yang sama. Orang kulit putih dia ada hak yang lebih, dia boleh masuk universiti yang lebih hebat, dia boleh berniaga dan sebagainya. Orang kulit hitam bahkan bangku di bandar pun kan, dia ada khas untuk orang kulit putih. Orang kulit hitam tak boleh duduk. Pantai sebagai contoh, pantai, orang kulit hitam tak boleh pergi pantai orang kulit putih. Dia punya yang tak cantik punya, cantik-cantik orang kulit putih saja. Itu yang berlaku di Afrika Selatan. Sudah tentu kepimpinan negara ada di tangan orang kulit putih. Orang kulit hitam dia tak boleh mendapat hak yang sama. Dia tak boleh mengundi pemimpin jadi pemimpin. Itu saya tak itu berlaku di Afrika Selatan suatu masa dahulu. Tetapi aktivis-aktivis yang menyadari tentang kezaliman ini telah berkempen lah. Berkempen sebab kerajaan di dunia pada masa itu tak kisah tahu. Terutama sekali kerajaan barat lah, seperti Amerika Syarikat, Eropah, Britain. Dia berdagang seperti biasa dengan Afrika Selatan. Jadi aktivis ni buat kempen, highlightkan, menceritakan tentang kezaliman yang berlaku di sana dan mengajak masyarakat dunia untuk memboikot. Dia bagi bukti lah. Jadi orang pun ditunjuklah apa-apa yang berlaku, gambar-gambar dan sebagainya, realiti yang berlaku di Afrika Selatan, dan terbukti jelas bahawa berlaku kezaliman. Jadi apa nak buat? Dia ajak semua orang supaya memboikot Afrika Selatan. Jangan berdagang di Afrika Selatan. Jangan ajak dia masuk dalam pertandingan sokan antarabangsa, Olimpik dia tak boleh masuk, World Cup tak boleh masuk. Apa lagi? Jangan melabur. Jadi lama kelamaan syarikat-syarikat rasa segan tau. Dia rasa segan sebab orang tak nak beli barang dia. Sebab imej dia teruk. Sebab kalau dia berdagang di ataupun melabur di Afrika Selatan, imej dia teruk. Dia menyokong kezaliman terhadap orang kulit hitam. Jadi lama satu persatu syarikat-syarikat mula keluar, tak mahu lagi ya. Dan dia panggil salah satu yang disebut Xerox moment. Ni siapa yang kenal Xerox ni adalah mesin fotokopi. Sekarang ni orang tak boleh pakai fotokopi sekarang ni kan sebab dah pakai digital semua. Tapi dulu orang fotokopi, salah satu fotokopi mesin yang paling masyhur adalah Xerox, mesin daripada Amerika Selatan. Amerika Syarikat. Dia keluar juga daripada Afrika Selatan. Jadi syarikat-syarikat lain pun tahu bahawa orang akan boikot dia kalau dia tak keluar Afrika Selatan. Dia semua keluar belaka. Jadi rejim apartheid itu telah jatuh sebab ekonomi dia dan dia tak boleh nak, orang tak nak cakap dengan dia, orang tak nak berdagang. Jadi akhirnya dia kata give up. Dia kata okeylah, kita berikan hak yang sama kepada orang kulit hitam. Itulah sejarahnya pada tahun 1993 sampai 1994 itu, maka Nelson Mandela yang sebelum itu dipenjarakan selama 20 tahun lebih, dia dipenjarakan, dia telah dibebaskan dan dia telah orang kulit hitam diberi hak untuk mengundi dan mereka telah mengundi Nelson Mandela menjadi presiden Afrika Selatan yang pertama. Jadi sekarang ini yang memerintah Afrika Selatan adalah
parti yang dikawal oleh kulit hitam itu African National Congress, dan sekarang ini semua ada hak yang sama, kulit hitam dan kulit putih. Jadi itu menunjukkan bahawa boykot ni ada potensi untuk menukar rejim yang zalim kalau kita buat dengan cara yang berkesan. Macam cara berkesan kita bincang lepas ni lah. Yang paling penting ialah ianya adalah global. Dia global, dia buat ramai-ramai, bukan satu negara sahaja, dia kena ramai-ramai, semua terlibat dan mensasarkan negara yang sama, mensasarkan syarikat yang sama, ramai-ramai syarikat yang sama. Itu yang paling bagus, ideal. Kalau itu boleh dilakukan, insya-Allah kita boleh jatuhkan rejim zalim di Palestin ini seperti rejim zalim di Afrika Selatan telah dijatuhkan dengan gerakan memboikot negara tersebut dan memboikot syarikat-syarikat yang terlibat dengan kezaliman di negara tersebut. Okey, panjang lebar saya punya introduction. Adakah ia mempunyai soalan? Sangat menjawab soalan, Prof. Bonus Okey, terima point kasih. lagi. Okay. So kita teruskan kepada soalan yang kedua. Mungkin penonton kita pada malam ini mungkin ada yang barulah dengan NGO BDS Malaysia. Mungkin tak pernah dengar apalah sebenarnya sebelum ini, dan dia join sebab orang kongsi lah kan, sebab tertarik dengan tajuk pada malam ini. Jadi bolehkah Prof kongsikan secara ringkas siapakah sebenarnya BDS National Committee and BDS Malaysia dan apa kerja-kerja yang dilakukan oleh BDS Malaysia lah? Okey, terima kasih. Jadi saya sebut tadi, gerakan BDS ni dimulakan di Palestin oleh aktivis Palestin, kemudian disokong oleh aktivis anti-Israel di seluruh dunia, terutama sekali di Amerika Syarikat dan juga di Eropah. Jadi ceritanya, okey, saya sambung lagi. Jadi aktivis ni dia nak bagi lebih kemas organisasinya, dia telah menubuhkan satu coordinating body, dia panggil BDS National Committee pada tahun 2007. Jadi BDS National Committee ini dia ada wakil daripada banyak NGO duduk di situ, dan mereka akan jawatan kuasa ini akan mentadbir ataupun organize lah aktiviti-aktiviti boykot seperti mengeluarkan kenyataan, mengeluarkan garis panduan apa syarikat nak diboykot dan sebagainya, strategi dan sebagainya. Jadi dipanggil BDS National Committee. Kita panggil short form ni adalah BNC. Okey, jadi mereka telah mengkoordinasikan aktiviti boykot ini seluruh dunia. Jadi di BDS Malaysia ni pula sebenarnya ditubuh pada tahun 2015. Sejarahnya macam ni sejarahnya. Sejarahnya ialah pada masa itu saya jadi dekan di Fakulti Ekonomi, Fakulti Perniagaan di Universiti Melayu. Jadi saya mengikutilah perjuangan Palestin ini dan juga aktiviti boykot, dan pada masa itu Malaysia ni sibuk memboykot McDonald pada waktu itu. 2015-14 tu boykot McDonald gila-gila kan. 2014 telah berlaku serangan kepada Gaza teruk. Jadi orang Malaysia semua boykot McDonald, dan saya ingat lagi outlet McDonald di Dungun telah diserang oleh rakyat Malaysia, takut setahun dengan 2014. Anyway, tapi bila saya tengok website BDS yang BDS Net dipanggil ni, yang main BDS body ni, saya tengok tak ada McDonald tu. Tak ada. Yang ada, yang paling jelas adalah yang di atas sekali adalah Caterpillar. Caterpillar tau. Caterpillar ni yang merupakan terberat. Kemudian ada lagi lah yang lain, syarikat-syarikat lain. Jadi saya pun heran, kat Malaysia tak ada pula cakap pasal Caterpillar. Jadi apa saya lakukan sebagai seorang dekan, saya buat satu conference persidangan pada tahun 2015 saja, buat persidangan di mana saya jemput aktivis BDS daripada Amerika Syarikat, 2 orang, seorang daripada dan juga seorang daripada Australia, datang ke sini untuk berbincang tentang isu boykot ini kan. Jadi mereka pun memberi nasihat, dia kata kalau kamu nak boykot, jangan main boykot je ikut saja apa perasaan dan sebagainya. Dia kata kita buat secara ni lah, secara teratur, dia kata kan. Jadi kita pun bersetujulah, kita kata kita akan buat secara teratur, kita bekerjasama dengan gerakan boykot antarabangsa 2015. Pada 2017 kita telah mendaftarkan
BDS Malaysia sebagai sebuah NGO yang berdaftar dan saya telah dilantik menjadi pengurusinya. Jadi yang jadi body yang menyokong ni banyak, Viva Palestina ada, Good Foundation Malaysia ada, PICOM ada, Palestinian Cultural Organization Malaysia pun ada, Afsah Sharif pun masuk sekali, kemudian Hakim pun ikut sekali, Harmoni pun ikut sekali pada masa itu. Lepas itulah, jadi kita pun banyaklah sokongan-sokongan. Yang kita buat keputusan, kalau kita nak buat apa-apa aktiviti buat, kita consult dengan BDS National Committee, BNC. Okay. Jadi selepas itu kita pun, dia pun bagi tahu, kita kalau kita nak boycott, dia kata kena ada strategi tadi kan, dan apa sebab-sebabnya, dan juga dia ada kriteria lah. Satu, dia kata jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak, ada 100 syarikat, semangat lah, saya nak boycott semua kan. Sekarang ni ada orang cakap macam tu tau. Saya nak tengok dia tak puas hati sikit, dia nak banyak, kali banyak-banyak, tapi lama-lama dia tengok pening kepala dia kan. Kalau dia lupa, dia lupa jadi dia lupa apa benda, kan lama dia pun sekarang dia okey lah, semangat kuat, lepas tu dia kendur lepas tu kan. Jadi dia bagi tahu strategi BDS kita kena limited target, fokus, limited, dan cari ada beberapa kriteria. Satu ialah dia memang jelas terbabit dengan kezaliman Israel. Sebagai contoh, saya sebut Caterpillar. Caterpillar ni kalau awak Google, dia adalah pembekerja terberat tu, bulldozer. Saya biasanya saya bagi presentation, kadang-kadang saya ada masa saya tunjuk, saya bagi video. Sekarang ni saya tak pandai lah nak buat video lah Instagram ni. Kalau dalam Zoom ke apa, depan-depan saya boleh keluarkan video. Dan saya tunjuk macam mana bulldozer yang dibekalkan oleh Caterpillar digunakan oleh tentera Israel untuk menghancurkan rumah-rumah orang Palestin, menghancurkan ladang-ladang zaitun mereka dan sebagainya. Jadi hancur kampung orang Palestin ni. Jadi padang jarak, padang kukur. Sekarang ni kita tengok nanti, dia akan masuk ke Gaza ni, dia akan hancurkan rumah orang Palestin. Bulldozer ini dibekalkan oleh Caterpillar. Jadi kita boleh tunjuk lah bila orang nampak kan. Kita boleh nampak kezaliman Israel. Satu lagi contoh, ini saya dah masuk pada target-target ni kan. Jadi dah masuk topik lain, tapi saya ceritakan lah terus supaya senang faham kan. Jadi kita pun, dia kata masa itu nak cerita kan, masa itu McDonald dia kata awak benar kenapa? Jadi kita pun, sebab jangan nak bagi duit kepada Israel dia kata kan. Tapi kita tak pasti, tidaklah jelas tu. Jadi awak, dia kata lebih baik awak fokus kepada Caterpillar. Satu lagi yang awak kena fokus, dia kata lah HP sebagai contoh. Hewlett Packard. Hewlett Packard ni adalah pembekal komputer dan sistem IT kepada pada masa itu tentera Israel. Tentera Israel menggunakan ni. Kemudian dekat tepi barat. Sekarang bila kita cerita pasal Hewlett Packard, orang tahu. Awak apa lagi tahu? Dia ada membekal sistem biometrik. Maknanya biometrik untuk mengenal orang di checkpoint. Apa benda checkpoint? Kita pun cerita. Dekat tepi barat ni, dia adalah tanah yang diduduki oleh Israel. Ini dalam undang-undang antarabangsa, tepi barat adalah apa? Palestin. Dia telah ditawan oleh Israel pada tahun 67. Israel ni jahat. Dia dah ditubuhkan pada tahun 1948 dengan menawan, menjajah Palestin. Dia tak puas hati, dia ni lagi. Dia ambil lagi tanah pada tahun 67. Jadi masyarakat antarabangsa yang 48 tu dia iktiraf. Itu sepatutnya salah lah. Sepatutnya tak iktiraf kan Israel tu. Tapi dah diiktiraf. Macam mana masuk PBB semua. Tapi pada tahun 67 dia serang lagi tepi barat dan tawan tepi barat. Ini masyarakat antarabangsa PBB kata salah. Awak kena keluar. Undur. Tetapi apa yang berlaku ialah dia tak nak undur. Dia bahkan dia tambah lagi penempatan haram dari segi undang-undang antarabangsa, penempatan bandar sebenarnya tau. Dia wujudkan bandar-bandar baru di tebing barat. Jadi kalau tengok peta nampak bandar-bandar baru ni. Jadi bandar-bandar baru ni dihubungkan dengan highway. Jadi orang-orang Palestin di tebing barat ni dia tak boleh naik highway. Dia kena pakai jalan kecil. Jalan kecil ni pula ada banyak checkpoint. Sekatan
macam sekatan tentera. Jadi sekatan tentera ni awak kena berhenti. Kemudian dia akan check pakai biometrik, ada komputer semua. Oh, dia tahu awak nama apa, rumah, alamat tu dia tahu. Jadi ada ratus-ratus tentera barat ni supaya dia nak menyusahkan orang Palestin daripada berjalan. Sebagai contoh, ada kawan saya daripada kerja Al Jazeera, dia beritahu mak dia nak pergi ziarah anak dia dan cucu dia, jarak perjalanan adalah 60 km. Tetapi oleh kerana checkpoint ini, dia telah memerlukan perjalanan itu telah mengambil masa 3 hari. 60 km 3 hari. 60 km ni dari mana-mana, daripada Kelang ke mana dah, ke mungkin Tawang ke apa gitu lah. Tak jauh dalam Selangor ni, 60 km ni tak jauh sangat lah. Lebih kurang, kalau you bawa kereta 60 km per hour, 1 jam sampai. Kan? Tetapi dalam kes ni 3 hari. Kenapa banyak checkpoint? Dia check semua. Kadang-kadang dia kata balik. Tak boleh lalu. Balik macam tu lah. Tak ada apa-apa. Nak pergi hospital, nak pergi ziarah, kena balik. Dia nasib baik dapat juga pergi, tapi 3 hari. Ada yang tak boleh pergi langsung. Checkpoint ini yang ada askar tentera, dia punya apa, dia panggil kelengkapan IT dia adalah dibekalkan oleh HP. Tentera Israel yang serang tentera dia, tentera udara, tentera laut, pakai peralatan dibekalkan oleh HP. Jadi memang HP ni banyak membantu Israel. Oleh kerana itulah kita mengajak orang untuk membaikkan HP. Nampak tak, kita punya target tu kita boleh cerita tau. Kita boleh cerita kezaliman yang dihadapi. Kadang-kadang ada syarikat yang melabur dalam Israel, tetapi dia apa ni, susah. Satu lagi kriteria, kita kena fikir susah atau senang untuk orang mengikuti program boycott ataupun aktiviti boycott ni. Boycott ni. Kalau susah, kita kata baik kita tahu tepi dulu sebab menyusahkan orang. Contoh yang menyusahkan orang kalau kita masukkan dalam senarai adalah Nestle. Nestle, tahu Nestle? Dia syarikat antarabangsa, syarikat makanan. Dia melabur banyak dalam ekonomi Israel. Jadi dari segi itu dia membantu kezaliman Israel, dia membantu ekonomi Israel. Tetapi kalau kita masukkan dia dalam senarai boycott, apa jadi? Orang tak boleh makan Maggi. Orang tak boleh makan Maggi sauce, Maggi chili sauce. Orang tak boleh minum, yang paling susah sekali, dia tak boleh minum Nescafe dan Milo. Sebab Nescafe juga oleh Nestle juga Milo. Milo ni kat sekolah, dekat hospital, semua pakai Milo. Kalau kita bagi tahu dia jangan pakai Milo, sebab Milo ni dia keluarkan Nestle, dia pening kepala nak apa kan kalau tak ada Milo kan. Orang pergi kedai mamak, dia minta Nescafe tarik, dia pergi lah. Kemudian Nescafe campur Milo lagi. Kalau minum Milo, dia tak ada minum, mamak minta satu chocolate drink, mamak pun pening. Apa benda chocolate drink? Betul tak? Dia tahu Milo, betul tak? Milo ais ke, Milo suam ke? Bukan. Jadi kalau kita kata jangan minum Milo, dia dah pening, mamak pun pening, orang pun pening, dia kata tak nak ikut lah, susah lah. Sebab tu kita fikir kita tahu tepi dulu. Jadi salah satu kriteria kita adalah syarikat yang kita pilih itu adalah senang untuk masyarakat bersama untuk memboikot. Jadi adalah lagi yang lain yang saya boleh ceritakan. Mungkin saya cerita terus lah supaya orang faham. Bila cerita saya satu dari target lah Puma, ada panggil Puma, dari panggil Puma. British punya pronunciation Puma, American pronunciation Puma. Apa ni, Melayu punya pronunciation apa? Kamu lah. Puma. Kalau Malaysia rasanya Puma lah kot. Puma, okey. Jadi, kenapa yang kena boycott Puma ni? Kita pun cerita Puma ni adalah penaja utama kepada Persatuan Bola Sepak Israel. Apa ceritanya lagi? Persatuan Bola Sepak Israel, kamu kena tahu, dia adalah, kita cerita kat orang, dia ada banyak kelab yang menjadi affiliate dia. Dia ada persatuan ni macam kat Malaysia ni, dia ada Kelantan, Terengganu, Johor, Darul Ta'zim, Kedah. Ini semua ni adalah ahli kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia. Di Israel pun sama. Tetapi di Israel ni, yang bumi Palestin dijajah ini, dia masukkan sekali kelab-kelab daripada tebing barat. Padahal tebing barat itu adalah negara yang kawasan yang dijajah mengikut undang-undang antarabangsa. Maknanya sepatutnya tak ada langsung penempatan
dia dah ada penempatan, ada kelab bola lagi kat situ. Maknanya dia tak kisah langsung tentang undang-undang antarabangsa, dia tak kisah langsung tentang FIFA punya, FIFA adalah badan bola antarabangsa yang membuat peraturan kena ikut undang-undang antarabangsa, dia tak kisah. Jadi bila kita cerita, jadi kat penempatan ni ada bandar yang orang Yahudi saja boleh duduk. Orang Palestin tak boleh duduk. Datang dekat ditembaknya. Kemudian dia penempatan haram ni adalah tanah yang di atas tanah-tanah yang dirampas daripada Palestin. Kemudian dia buat? Bila datang dirampas tu, kalau siapa nak lawan dia tembak mati lagi. Kemudian dia tambah lagi, dia ambil lagi. Itu yang berlaku di Tebing Barat. Bila kita cerita pasal tu, nampak tak? Kita nampak kezaliman dia. Jadi bila kita cerita pasal Puma tu, dia membantu kita untuk menceritakan kezaliman Palestin. Jadi itu yang tujuan kita pilih. Kalau kita tahu 100, kita nak cerita pun payah kan? Kalau 100 syarikat tu, Chicken Dish ke, Oreo ke benda tak, kita nak cerita macam mana? Dia kalau kita tahu beberapa syarikat ni kita fokus, kita boleh cerita kezaliman Israel dan bagaimana dia melanggar undang-undang antarabangsa. Itulah tujuan BDS-nya strategi. Dia fokus pada beberapa dan dengan cara itu kita boleh menceritakan kepada orang tentang kezaliman. Kalau orang tanya, kenapa yang ni kamu tak buat? Ambil yang ni saja. Ada 5-6 syarikat sahaja. Kenapa ada 100 lagi syarikat lain? Tak ada ni. Jawapannya macam ni. Jawapannya, masa Amerika Syarikat, dia berperang dengan Jepun dahulu, perang dunia kedua, dia telah bom pakai atomic bomb bandar di Jepun. Ada beratus-ratus bandar yang boleh dibom. Berapa bandar yang dia bom? Tak tahu, tak sejarah berapa. Tak tahu. Kena Google bandar yang dibom oleh tentera Amerika di Jepun pada perang dunia kedua yang akhirnya menyebabkan Jepun menyerah diri ataupun kalah, istihar kalah. Ada 2 bandar sahaja. 2 bandar sahaja. Cek dulu. 2 bandar sahaja, iaitu bandar Hiroshima dan Nagasaki. Cek boleh kan? Saya alhamdulillah dapat pergi ke Hiroshima pada tahun ini, pada bulan 7. Okey, itu bandar tu dulu padan jarak padan terkukur tau, sebab dia kena bom, atomic bomb. Hancur. Tapi satu lagi Nagasaki. Hancur. Ramai orang mati. Kena atomic bomb tahulah kan. Dia punya kuasa kuatnya. Jadi 2 jadi bom terus. Jepun dah cerah diri. Tak payah banyak-banyak. Maknanya kalau kita berjaya beberapa syarikat gergasi besar, dia terpaksa keluar daripada Israel sebab dia dah dengan masalah dunia memboikot dia. Atau Puma ni dia boikot effort di seluruh dunia tu. Mula ada Amerika Syarikat semua boikot Puma. Jadi kita kempen ramai-ramai, Puma takut. Dia akan takut sebab ramai orang tak nak beli barang ni, dia akan keluar daripada Israel insya-Allah. Jadi dengan cara itu yang lain pun takut nanti. Takut kena kena attack atau diserang oleh aktivis boikot sebagai target, dia pun takut. Jadi dia tak nak libatkan dengan Israel lagi insya-Allah. Itu tujuan kita buat macam tu, kita target beberapa saja. Tapi kita kena usahalah supaya orang tahu pasal boikot Puma ni. Kalau tidak, dia tak efektif. Itu yang kita nak ajak anak-anak muda ni. Cerita kat orang pasal Puma, boikot Puma. Nampak orang pakai baju Puma, bagi tahu dia sebenarnya ini adalah target boikot gerakan aktivis menentang Israel. Sebab Puma ni adalah penaja bola sepak, satu bola sepak Israel, dan juga dia ada operasi di tanah-tanah yang dirampas daripada orang Palestin. Awak tahu tak, di Tebing Barat pertama sekali ya. Itu boleh cerita. Hopefully anak-anak muda tak nak beli, rumah pun takut. Okey. Betul, Prof. Prof tadi kan sebut pasal BDS National Committee dan BDS Malaysia kan, as if macam 2 different things kan, Prof. So macam how far atau sejauh mana any keputusan, decision yang dibuat oleh BDS National Committee tu akan affect akan mengesankan keputusan BDS Malaysia. Faham ke? Maknanya macam adakah kita faham. Kita tidak terikat, tapi kita konsult. Supaya dia nak selaraskan kita nak selaraskan. Jadi itu tujuan dia, nak selaraskan. Kita target company yang sama.
supaya dia sama-sama semua dunia boikot syarikat yang sama. Itu tujuan dia. Tapi kalau ada apa ni, syarikat-syarikat tertentu yang tak ada kena dengan kita tak payah terlibat lah. Sebagai contoh, dekat Amerika Syarikat dia orang target syarikat SodaStream. SodaStream ni adalah syarikat daripada Israel. Dia buat air, carbonated water. Kita tak target sebab tak ada kat sini SodaStream. Satu lagi yang ditarget dekat Amerika Syarikat adalah Ahava Cosmetics. Ahava Cosmetics sebab dia mencuri ingredient daripada tanah yang dirampas daripada orang Palestin. Ahava Cosmetics. Kalau you Google, boleh tahu pak. Ahava Cosmetics. Itu syarikat Israel tau. Tapi kita tak masukkan dalam senarai kita lah. Kita masuk tapi kita tak campaign sangat. Sebab kita tahu orang Malaysia tak ni sangat Ahava ni. Jadi kita tak ni lah walaupun dia dalam, jadi kita tengok apa list-list yang kita boleh pilih yang apa ni yang kena dengan kita. Satu lagi yang kita baru masuk ni sebab PNC dia dimasukkan syarikat ini, nama dia di Amerika Syarikat nama dia Chevron, syarikat minyak. Chevron ni syarikat besar tau. Dia operasi seluruh dunia. Dia membantu Israel mengambil minyak daripada Mediterranean Sea di tepi Palestin. Sekarang jadi Israel. Jadi semua itu adalah milik Palestin tapi semua dicuri oleh Israel dengan bantuan Chevron. Chevron ini di Malaysia dia punya operasi dia adalah dalam jenama Caltex. Tu Chevron adalah dia punya big company yang besar tu lah. Tapi bila dia jual minyak tu kat Malaysia, dia melalui stesen minyak Caltex. So kita pun letakkan Caltex dalam sana sebab dia membantu Israel mencuri minyak dan untuk dia je, bukan untuk orang Palestin. Nanti masukkan. Jadi tadi soalannya adalah macam mana kita selaras. Kalau kita rasa tak relevan ke kita ambil lah. Kita tak ni lah. Yang relevan kita ni lah. Kita setujulah. Tapi yang sama-sama fokus. Satu lagi dia ada guideline ni. Policy guideline ni adalah dia kata gerakan kita adalah gerakan yang tidak resis. Apa maksud tidak resis? Kita menyerang kezaliman. Bukan yang kita membenci atas dasar bangsa, perkauman. Contoh, kita boikot syarikat Israel. Tapi jangan kita kata kita memboikot syarikat Yahudi. Itu dia tak setuju. Sebab Yahudi itu bangsa. Bangsa Yahudi, ramai orang Yahudi anti-Israel. Hari Rabu ni, BDS Malaysia akan mengadakan event online. Kalau nanti tunggu keluar dalam kita punya Facebook. Bukan BDS yang buat ni. Yang buat ni Hashim Sani Center. Saya jadi pengarah Hashim Sani Center UM. Kita buat satu conversation with Professor Peter Slizak daripada University of New South Wales, Sydney, Australia. Dia ni seorang Yahudi. Dia seorang Yahudi tetapi dia jadi aktivis pro-Palestin di Sydney. Semua kawan-kawan Yahudi ni benci dia. Ramailah kawan Yahudi. Bukan semua, ramai. Sebab orang Yahudi di Australia majoritinya menyokong Israel. Dia tak sokong Israel, dia sokong Palestin. Tapi dia Yahudi. Menunjukkan bahawa tidak semua Yahudi ini adalah jahat. Zionis tadi yang jahat. Jadi kita anti-Zionis tapi bukan kita anti-Yahudi. Kalau kita kata kita anti-Yahudi, bangsa Yahudi, pening balik sebab ramai orang Yahudi sokong. Kat Amerika Syarikat sekarang ni yang aktif di universiti adalah pelajar-pelajar Yahudi yang anti-Israel, anti-kerajaan Amerika dan sebagainya kan. You kena check lah yang masuk dekat Kongres, duduk ramai-ramai protes tu adalah orang-orang berbangsa Yahudi tau. Juga yang mengajak orang protes di jalan-jalan raya sekarang ni adalah Jewish Voice for Peace, bangsa Yahudi. Maknanya Yahudi ni bukan semua yang jahat. Ramai juga yang menyokong perjuangan Palestin. Jadi kita bukan anti-Yahudi, kita anti-Zionis. Ini adalah guideline daripada BDS National Committee juga. Kita bukan racist menentang bangsa, kita menentang kezaliman. Ini yang siapa dalam gerakan BDS kalau disebut tentang anti-Jew, kita tak kata minta maaf lah, tak boleh ikut kita punya ni lah. Kan? Saya boleh bincang tentang ini. Saya tak setuju dengan ustaz-ustaz yang kata ini adalah perjuangan menentang Yahudi. Bagi saya disilap. Dia tak faham apakah bangsa Yahudi ada sekarang ini bukannya semestinya yang dirujuk di dalam Al-Quran, surah Al-Isra' dan sebagainya. Itu bukan.
itu mungkin masa lain, masa akan datang ke apa kan. Tapi ini perbincangan lain lah. Ya, bagi tahu BDS, pergerakan BDS antarabangsa ni, dia bukan perkauman. Ya. Kita menentang semua bentuk perkauman. Perkauman Melayu, kalau melebihi batas-batas tertentu pun kita tak setuju juga. Okey? Okey. So, jadi mungkin ada beberapa daripada penonton kita pada malam ini juga ada kekeliruan jugalah, ada persoalan yang nak tanya. Bagaimanakah macam merchandise company ni sebenarnya, adakah dia related terus kepada parent company ataupun tidak, dan bagaimana kalau kita boycott merchandise company ni, dia akan memberi kesan kepada parent company? Okey, ini seperti yang banyak dibincangkan lah, seperti McDonald lah, seperti franchise kan. Starbucks juga, sebab ada juga yang tertanya perlu ke boycott. Okey, sekarang Starbucks tak masuk dalam list sekarang ni. McDonald pun tak masuk selama ini di dalam senarai boycott. Selama ini dia tak masuk. Saya sebut tadi bila saya dan kawan-kawan menubuhkan BDS, salah satu daripada nasihat mereka adalah letak tepi McDonald tak masuk list tahun 2015. Jadi semenjak penubuhan BDS Malaysia sehingga baru-baru ini tak ada, McD tak ada. Tetapi apa yang buat kacau adalah apabila McD Israel dia bagi makanan free kepada burger free kepada askar-askar Israel. Dia menyokong pembunuhan orang-orang Palestin. Itu McDonald Israel. Jadi BDS National Committee dia kata kita nak tengok McDonald antarabangsa. Dia ada McDonald Corporation yang mendapat royalty daripada dia franchiser. Yang tadi franchisee. Jadi dia punya kepala dia lah yang strategize sekali kan, yang mengutip royalty daripada franchisee seluruh dunia ni. Dia orang nak buka McDonald tak boleh senang-senang je, dia kena dapat agreement dengan McDonald Corporation Amerika tu kan. Jadi McDonald Corporation yang control semua tu. Jadi dia sepatutnya bila McDonald Israel memberi makanan percuma kepada tentera Israel, sepatutnya dia sekat lah, dia kata tak boleh. Sebab dia ada kuasa. Dia ada kuasa. Sebab dia ada polisi, tak boleh resis dan sebagainya. Ini awak menyokong pembunuhan orang. Menyokong pembunuhan rakyat Palestin. Patutnya McDonald International tu dia bagi tahu. That's it, awak telah menyokong pembunuhan. Tapi dia diam je. Bahkan ada McDonald punya cawangan di Amerika Syarikat, dia tukar wrapper ataupun pembungkusan tu, kertas bungkus tu, warna biru putih seolah-olah macam warna bendera Israel. Maknanya jelas mereka menyokong kezaliman Israel. Nah, sampai wrapper dia pun dia buat warna bendera Israel. Jadi McDonald International ni yang kepala dia ni, dia tahu semua ni, kenapa dia buat dia? Oleh kerana dia buat dia, kita tak setuju. Dia pun satu syarikat yang besar, yang masyhur. Kita kata, kita nak hantar mesej kepada dia. Macam mana kita nak hantar mesej kepada dia? Kalau tulis-tulis saja, Pak tahu je. Kita akan bagi tahu. Kalau oleh kerana awak menyokong, awak membenarkan awak punya franchisee di Israel itu menyokong pembunuhan rakyat Palestin, kita tak reda, kita akan boykot seluruh dunia. Seluruh dunia akan boykot McDonald. Bukan Malaysia aja tahu. Negara Arab pun boykot, di Amerika pun boykot, di England pun boykot McDonald. Di negara-negara masing-masing, supaya semua rangkaian McDonald ini akan merasai kemarahan orang-orang yang menentang kezaliman Israel tu kan. Itulah dia punya rasional tu kan. Sebab itulah apa yang kita boleh buat untuk tunjuk kemarahan kita kepada mereka. Okey. Betul Prof. Adakah menjawab soalan? Menjawab. Sebab sekarang ramai yang tertanya-tanya tentang McD lah, especially very kan. Kalau macam sebelum kita lazim boycott HP dan Puma lah. Me personally memang HP dan Puma because of student kan, kita nak cari laptop, shoes. So macam tadi Prof ada sebutkan lagi Caterpillar, McD pun because of as Prof mention tadi lah. Boleh tak Prof listkan sikit jenama-jenama yang currently kita perlu boycott? Macam an updated
lah for Malaysia punya konteks? Jadi saya sebut tadi kan yang satu adalah Puma, Caltex, Caterpillar ni sebenarnya kita tak ada beli Caterpillar kan, tapi kita kena menyokong kempen ini bagi tahu supaya syarikat-syarikat tidak membeli jenama ini, dan juga kita nak bagi tekanan kepada sebenarnya Sime Darby yang menjadi pengedar kepada Caterpillar di negara kita. Kalau boleh saya dah jumpa dengan pengurus dia, carilah bulldozer lain, Komatsu ke Hitachi ke benda-benda kan, jangan pakai Caterpillar. Caterpillar sangat berkait rapat dengan zalim Israel. Okey, so ada apa ni, Puma, ada Caltex, ada Caterpillar, HP, apa lagi yang saya cek kat sini, list dia, Siemens. Siemens ni adalah syarikat elektronik Jerman, pun kita masuk dalam senarai juga. Itu yang offhand yang saya boleh ingat lah. Yang lain itu primary target. Satu lagi Hyundai Heavy Industries, itu pun untuk syarikat-syarikat lah. Kemudian ada satu lagi syarikat insurans, AXA, sebab dia melabur dalam bank-bank di Israel, AXA. Yang lain, yang tadi ada primary targets. Yang lain tu ada dalam BDS National Committee punya website. Kita pun ada edarkan poster dia. Itu bukan primary target. Secondary target tu masalah syarikat seperti Burger King, Papa John, Pizza Hut dan sebagainya, tu masuk juga. Tapi dia bukan primary targets. Dia bukan primary. Jadi siapa-siapa yang nak boycott syarikat-syarikat ini, kita kata apa ya, tapi kalau dia orang ni currently dengan Amerika Syarikat, dia sokong Israel juga. Jadi kita siapa-siapa yang nak boycott, kita tak lawan lah. Tapi kita ajak orang fokus kepada beberapa syarikat yang saya sebut tadi lah. Jadi boleh tengok dalam website BDS Malaysia, FB kita pun ada kat situ ya. Baik, Prof. Jadi Dan satu lagi sebab ada yang tak puas hati, dia nak boycott lagi banyak. Kita kata kita tak ada. Apa luka macam yang tak puas hati, dia kata kita sangat je kan. Ya, okay, saya kata macam ni lah. Saya pun bincang di BDS Malaysia ni, siapa yang tak puas hati nak boycott lagi, pulanglah. Kita pun ada satu pendirian bahawa kalau boleh buy American last. Sebab Amerika ni penyokong kuat Israel. Israel takkan berani buat apa yang dia buat ni kalau tak dapat sokongan Amerika Syarikat. Di PBB, bila apa undi untuk menyekat Israel, dia akan diselindungi atau dilindungi dengan kuasa veto oleh kerajaan Amerika di Security Council, Majlis Keselamatan. Dia ada veto power. Tak boleh United Nations tak boleh authorize serangan tentera kepada Israel tanpa persetujuan Majlis Keselamatan. Majlis Keselamatan dianggoti oleh beberapa negara termasuk Amerika Syarikat, dan Amerika Syarikat dia ada 5 yang ada veto power. Veto power means dia boleh veto sekat apa-apa undi, apa resolusi yang apa-apa resolusi lah. Dalam kes Israel ni, Amerika Syarikat sentiasa melindungi Israel. Jadi kita marah dengan Amerika. Sekarang ni kan, pembunuhan ini tak dapat disekat kerana dia dapat perlindungan Amerika Syarikat. Oleh kerana itu, kita kata kita kena ajar Amerika Syarikat ni, dan salah satu daripada pendirian kita adalah Buy American Last. Jadi siapa-siapa yang tak puas hati dengan list yang pendek itu, okeylah Buy American Last. Tapi kita tak bagilah. List tu awak cari sendirilah kan. List yang kalau awak tak puas hati kan. Tapi kami di BDS Malaysia, kita boycott, kita fokus pada list yang ini sebab apa? Kalau saya sebut tadi berawal lagi, kalau banyak-banyak sangat, lama-lama orang letih dan dia tak fokus. Kita nak orang fokus yang kena pastikan HP, Puma, kita Caltex, dan juga apa lagi Caterpillar dan sebagainya. Kita nak pastikan mereka semua ni akan berhenti menyokong kezaliman Israel kerana seluruh dunia fokus pada mereka. Fokus ni yang penting. Okey? Terima kasih. Prof, MACD tu kira primary ke secondary? Ramai yang masih tanya-tanya. Sekarang dia secondary. Okay. Primary, secondary. Secondary ya.
Okay, so mungkin dah nampak lah ramai bersemangat ni kan. Mungkin nak boycott dah kan, sebab nak fahamkan dulu list apa yang perlu, apa primary, secondary dan seterusnya lah. Baiklah. Okay, sebenarnya nak mungkin dapat juga pencerahan daripada Prof lah. Kira ramai mungkin berfikir pasal boycott, maksudnya tak beli produk tu. Tapi sebenarnya ada cara-cara lain tak sebenarnya kita berboycott, dan ada jenis memboycott tak? Boleh Prof huraikan? Betul ke ni? Ingat tak? Okey. Alright. Sekarang soalannya apa tadi adalah ada tak cara lain selain pada tidak membeli gitu? Secara kiranya apakah jenis-jenis memboycott? Adakah hanya tidak membeli produk yang dijualkan oleh company itu yang kita ingat boycott, atau sebenarnya lain kita memboycott? Okey, kalau dalam kes Malaysia ni, kita kat Malaysia, dia lain sikit Amerika tau. Dekat Amerika, dia fokus pada syarikat-syarikat tertentu. Tapi di Amerika, sebab Amerika ni dia ada hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Israel. Jadi ada banyak syarikat-syarikat Israel yang pergi ke yang ekspor ke Amerika syarikat. Sebab tu dia orang fokus pada beberapa sahaja, seperti SodaStream yang sebut tadi kan. SodaStream, sebab SodaStream ni dia beroperasi di tepi barat. Jadi syarikat-syarikat daripada Israel proper, maknanya daripada Israel bukan tepi barat, masuk ke Amerika, dia tak boycott. Kita di Malaysia, kita kata bukan sahaja yang saya sebut tadi primary, tapi kalau apa-apa syarikat daripada Israel, barang-barang dia, kita tangan bagi masuk kat Malaysia. Itu kita pun lain sikit daripada gerakan BDS antarabangsa. Terutama sekali Amerika syarikat lah. Kita apa-apa jenama daripada Israel tak boleh masuk. Contoh adalah kurma daripada Israel. Dia pun ada kurma kan. Orange, Jaffa orange daripada Israel. Baju-baju daripada Israel pun kita jenama. Kita pernah buat satu satu kempen, bukan kempen pun, tak perlu kempen pun. Saya ada orang-orang BDS, rakan BDS, dia pergi ke Johor, tak ada saya. Dia masuk Giant supermarket, dia nampak satu seluar tau. Seluar tu, dia tengok, dia ni orang Palestin, dia boleh baca Hebrew, dia boleh kenal tulisan Hebrew. Jadi dia kata, ini Hebrew ni. Dia check balik, oh, dia ada produk number 2729, ini Israel punya produk. Masuk ke Malaysia. Saya pun tanyalah. Saya pun tulis surat. Dia ambil gambar, saya tengok, saya check dalam ni memang produk Israel. Saya pun tulis email kepada manager customer service Giant. Saya kata, awak telah mengimport produk daripada Israel. Saya bagi nama produk tu kan. Saya lupa lah nama seluar. Saya kata kalau awak tak keluarkan ni daripada senarai barang yang ditawarkan, dijual, kami akan bagi tahu tu Malaysia untuk boycott awak. Besoknya dia hantar email, dia kata, okey, kami dah check, ini barang daripada China, dia kata. Dia telah dikilang di China dan dia ekspor dari China ke Malaysia, tapi syarikat tu adalah syarikat Israel. Sebab dia nak kurangkan kos, dia buat di China. Tapi jenamanya jenama Israel. Jadi syarikat Israel. Jadi terus dikeluarkan. Saya tanya kawan-kawan, cek dekat Giant punya supermarket kata-kata Malaysia, dia cek tak ada dah seluar tu. Dah ditarik balik semua. Itu maknanya itu satu bentuk boycott lah. Kita tak boleh masuk ke negara kita. Kita tak boleh masuk langsung ke negara kita. Kita ada juga academic boycott. Academic boycott ialah kita tak bagi masuk wakil-wakil daripada universiti Israel datang ke Malaysia. Dia tak bagi masuk sebab dia adalah menjadi representative, official representative dari institusi Israel, tak bagi masuk. Ini dipanggil academic and cultural boycott. Satu lagi yang berlaku ni antarabangsa lah. Kita Malaysia tak berapa ni sangat. Sebab ramai, sebagai contoh di New Zealand ada seorang artis. Dia nak pergi buat show di Israel. Aktivis BDS bagi tahu dia, kamu kena boycott Israel. Sebab dia jahat, menyalimi orang Palestin. Artis tu tak jadi pergi ke Israel. Dia kata dia cancel, dia punya show dekat Israel. Ini aktiviti boycott lah. So jadi cultural boycott ada, academic boycott ada, yang juga kita ni selain pada trade boycott, supaya kita nak supaya Israel ni
di pulau, isolated completely, sepenuhnya daripada masyarakat antarabangsa seperti Afrika Selatan dahulu. Semua tak nak menjaga dia, semua syarikat tak nak melabur di sana, semua syarikat tak nak beroperasi di sana kerana mereka tu zalim. Tapi kita kena usaha bagi tahu kan, bagi tahu bagi orang sedar kezaliman itu, bagi dia orang malu bahawa kamu macam mana kamu boleh operasi negara yang membunuh orang 10,000, 4,000 kanak-kanak ni. Kita bagi dia malu. Tapi dia buat dek je. Okay, kalau buat dek je, kita tak nak beli barang dia. Bila tak nak beli barang dia, kenapa? Kamu zalim. Kamu membantu orang zalim. Orang yang melakukan genocide. Ini yang kita nak ajar dia dengan cara itu. Ini semangat di sebalik gerakan BDS ni. Okay? Kan kita cakap banyak pasal boycott kan. Ada tak any successful story? Kan orang cakap pasal ia tidak memberi kesan, macam tak nampak pun. Ada tak cerita yang boleh Prof share kan, yang tunjukkan oh it's impactful, it already happened? Okay, saya ada cerita tadi. Salah satu daripadanya adalah syarikat G tadi kan di Malaysia lah. Dia dah ni. Saya telah berjaya alhamdulillah. UiTM dia tak nak pakai dia panggil rumah punya baju UiTM. Saya berjumpa dengan Vice Chancellor UiTM dan Vice Chancellor UiTM setuju untuk drop Puma daripada jersey dia. Begitu juga apa lagi yang dekat Malaysia lah. Tapi kalau antarabangsa, G4S, sebuah syarikat G4S ni. G4S ni adalah sebuah syarikat keselamatan. Dia macam security company. Maknanya dia provide atau membekalkan perkhidmatan keselamatan. Dia adalah kontraktor kepada sistem penjara di Israel. Di mana orang Palestin dipenjarakan, 5,000 orang Palestin dipenjarakan, termasuk anak-anak dan wanita. Mereka semua didera teruklah sekarang ini. Sebab tu Hamas serang baru ni, salah satu objektif dia lah dia nak tangkap seramai mungkin orang-orang Israel, termasuk pertama sekali tentera dia bawa balik ke Gaza. Dia nak ditukarkan dengan, dia dapat 200 lebih, dia kata kami boleh lepaskan 200 lebih ni dengan syarat semua tahanan-tahanan Palestin di penjara Israel itu dilepaskan. Itu strategi Hamas lah. Tapi sekarang ni dia orang masih lagi serang kan. Tetapi penjara-penjara itu dulu adalah dijaga oleh syarikat G4S. Di Malaysia dia beroperasi di Malaysia dengan kerjasama ataupun dipanggil joint venture dengan syarikat Safeguards. Tetapi alhamdulillah beberapa bulan lepas G4S telah membuat peristiharan, announcement dia akan keluar, operasi dia diberhentikan di Israel. Dia nak keluar. Ada mengatakan bahawa kenapa? Sebab dia banyak hilang kontrak di Eropah. Sebab orang kata awak ni bersekongkol dengan Israel. Jadi dia dah keluar. Dia buat announcement. Lepas tu kita dah keluarkan daripada senarai boycott. G5 tak masuk dah. Dalam poster kita yang lama ada lagi, tapi sebenarnya bagi tahu tak ada lah. Satu lagi syarikat Veolia Waters, daripada dia syarikat engineering membekalkan air. Jadi air ni pun banyak orang Israel curi air orang Palestin. Dibantu oleh syarikat dalam industri air lah. Jadi dia telah hilang kontrak di Eropah. Sebab orang aktivis cerita bahawa awak ni menyokong kezaliman Israel, dia orang tak nak bagi kontrak kepada Veolia Waters. Bila Waters berhenti, dia tak nak beroperasi Israel lagi. Ini beberapa kejayaan. Satu lagi kejayaan yang saya sebut tadi, artis ramai tak nak pergi ke Israel, tak nak buat show di Israel. Ahli-ahli akademik yang masyhur seperti Stephen Hawking dulu pun dia tak pergi Israel, dia tak nak pergi conference Israel. Ada seorang profesor daripada London, nama dia Profesor Catherine Hall, dia dapat hadiah sebanyak 1 juta US, lebih kurang 4 juta Malaysia lebih hadiah daripada sebuah organisasi akademik di Israel. Dia kata awak kena datang sini terima hadiah ni. Dia tak nak pergi, dia kata saya boycott Israel. Dia kata awak simpanlah, ambillah 1 juta tu, saya tak nak. 1 juta US tau, 4 juta Malaysia. Dia tak nak sebab dia nak boycott. Ahli pasukan ahli sokan Amerika Syarikat pun memang tak nak pergi ke Israel juga. Jadi ini semua adalah kejayaan-kejayaan lah yang kita boleh sebut di kalangan. Satu lagi adalah BDS ni, dia telah disokong oleh pelajar-pelajar di Amerika Syarikat tu. Pertama sekali lah dia orang sedar. Jadi banyak di kampus-kampus
dia sokong, dia buat tekanan kepada syarikat-syarikat jangan melabur di Israel. Dia tekanan kepada universiti dia, jangan melabur di Israel. Universiti ni banyak dapat endowment dia panggil ya. Duit-duit tu dilabur. Jangan. Methodist Church, Sabah pertubuhan gereja Kristian yang terbesar di Amerika Syarikat, Methodist Church, dia banyak duit. Dia labur, dia kata-kata dunia termasuk di Israel. Dia keluarkan pelaburan daripada Israel sebab ahli-ahli dia setuju bahawa berlaku kezaliman terhadap warga Palestin. Jadi dia boycott Israel, keluarkan pelaburan. Divestment yang sebut tadi juga dilakukan Methodist Church. Jadi di Malaysia ini kita tak ada banyak syarikat yang melabur di sana, jadi tak adalah isu tu. Tapi sekarang insya-Allah pada masa akan saya nak cerita sikit, satu lagi inisiatif yang kita lakukan adalah kita nak pergi kepada Securities Commission supaya apabila orang melabur tabung-tabung pelaburan di Malaysia, bila dia nak melabur syarikat, salah satu daripada kriteria adalah syarikat-syarikat tersebut dia tidak ada kaitan pelaburan dengan kezaliman Israel. Kalau dia ada kaitan, dia tak akan dapat dipanggil syariah compliant. Dia tidak mengikuti kriteria-kriteria mendapati syariah. Jadi kalau orang nak masuk situ, jangan masuk situ sebab dia tak ikut syariah. Apa kriteria selain daripada haram, industri yang haram sebagainya? Salah satu kita nak masukkan di situ ialah terlibat dengan kezaliman terhadap warga Palestin. Itu kita nak masukkan. InsyaAllah saya telah bercakap dengan orang-orang yang terlibat dalam bidang pelaburan. Mereka bersetuju untuk menengahkan ini kepada dipanggil Securities Commission, lembaga security yang jaga peraturan pelaburan di negara kita. Itulah beberapa kejayaan yang kita insyaAllah telah mencapai dan juga insyaAllah pada masa akan datang. Baik Prof. Kita dah hampir ke penghujung sesi kita. Cuma ringkas Prof, kan ramai daripada masyarakat ataupun rakyat Malaysia yang bekerja dekat contoh ataupun syarikat-syarikat yang kita perlu boykot ni kan. Macam mana dengan status macam apakah solusi bagi mereka? Macam perlu berhenti kerja ke atau mana? Saya tak naklah menyusahkan mereka kan. Saya kata sekarang ni awak kena faham 10,000 orang sedang dibunuh dan masih lagi dibunuh, ramai lagi akan dibunuh oleh rejim Zionis yang zalim di Palestin. Jadi kita fokus kat situ. Maknanya kita kena buat sesuatu. Apa yang kita boleh buat sajalah. Jadi orang-orang yang terlibat itu dia kena faham lah pengorbanan yang terpaksa dilakukan untuk membela rakyat Palestin daripada dizalim. Orang-orang Palestin sendiri, dia dalam usaha untuk menentang kezaliman dan memelihara Masjid Al-Aqsa, dia bukan sahaja mengorbankan keselesaan hidup dia mengorbankan harta dia sekarang hancur semua sekali kan, bandar dia, dan juga mengorbankan nyawa. Puluh ribu orang dah terkorban. Jadi bagi saya, pengorbanan mereka itu jauh kan. Jadi bila kita sebut tentang ada masalah ekonomi sikit akibat daripada keterlibatan kita dan perjuangan Palestin ini, kita rasa malulah kepada orang-orang Palestin yang telah mengorbankan semua harta mereka, rumah-rumah mereka dan juga nyawa mereka dan nyawa anak-anak mereka kan. Babies, 4,000 babies dah terkorban. Jadi itu yang kita fikir pengorbanan kita tak ada apa kalau banding dengan apa yang telah dilakukan oleh warga Palestin. Itu saja jawapan saya. Okay, since kita ada lagi dalam 10 minit sahaja untuk sesi malam ini. Okay, kita soalan terakhir daripada kami sebelum kita buka sesi Q&A dan kita akan cek soalan-soalan yang korang ada. Jadi mungkin boleh start tanya soalan yang terakhir supaya kita orang boleh cek lah. Okay, so soalan terakhir daripada pihak kami adalah, jadi dalam apa-apa situasi pun lah kita ada adab lah. Contohnya adab dengan guru, kita ada adab dengan ibu bapa. Jadi untuk penonton-penonton pada malam inilah, jadi bagaimana sebenarnya kita ingin mengikuti adab-adab bila kita memboikot. Okey, itu kata saya kan, apa adab-adabnya. Jadi kita kena sedar bahawa kita bukan benci orang syarikat itu. Kita bukan benci syarikat itu atau orang-orang yang bekerja dalam syarikat tersebut. Itu bukan musuh kita. Musuh kita adalah Zionis.
Okay? Musuh kita adalah Zionis yang sedang membunuh rakyat Palestin. Itu musuh kita. Sekarang kita nak memberi tekanan kepada mereka supaya mereka berhenti. Jadi tekanan kita adalah kita tak nak beli produk-produk daripada syarikat yang terbabit. Itu saja. Kita tak perlu hina mereka, tak perlu menggunakan kata-kata kesat dan sebagainya. Tak perlu. Kita kempen sama-sama kita ni, dan dia sedar lah, lama-lama syarikat akan sedar bisnes dia dah menurun. Jadi dia kena tukar polisi dia. Macam McDonald tu, saya mengharapkan McDonald Malaysia hantar mesej kepada McDonald Amerika, buat satu pengumuman, kami tidak menyokong keganasan dan kezaliman dan pembunuhan beramai-ramai genosid yang berlaku di Gaza. Kalau dia buat kenyataan itu saja, insya-Allah gerakan BDS akan cancel usaha boykot. Kita nak dapat pendirian mengutuk kezaliman yang berlaku di Palestin sekarang ini. Tapi kalau dia orang diam je ataupun menyokong, kita kata sorry, we are not going to give our money to you. Itu yang penting. Tak payah keluarkan kata-kata kesat sebab mereka itu bukan musuh kita. Terutama sekali pekerja-pekerja di syarikat-syarikat Malaysia yang terbabit, dia bukan musuh kita. Kita tak perlu gaduh dengan dia. Okay. Saya nampak ada soalan tentang apa Grab. Ada orang tanya pasal Grab. Siapa lagi? Yang terkini kan? Grab pun ada. Jadi Starbucks pun ada orang tanya kan? Starbucks nak beritahu dia tak masuk dalam list. Setakat ni belum masuk dalam list. Sebab belum, satu kita saya beritahu tadi, kita kalau boleh tak nak panjang-panjang list ni, kadang orang lupa atau orang tak fokus. Tak nak panjang-panjang. Jadi sikit-sikit cukup supaya kita boleh fokus. Setakat ini Starbucks memang tak ada dalam tu. Tapi kalau tak nak beli Starbucks pun tak ada masalah sebab dia pun American company kan. Grab sekarang ni kenapa issuenya? Ia adalah akibat daripada statement yang dikeluarkan oleh isteri kepada pengasas syarikat tersebut. Dia kata dia sayang Israel dan sebagainya. Jadi kami telah mengeluarkan satu kenyataan. Hari ini kami keluarkan kenyataan kepada media, juga harap-harap sampai kepada pihak Grab lah. Kita bagi tahu sekarang orang Malaysia dah marah sebab awak apa ni menyokong Israel, kata sayang Israel, padahal Israel telah membunuh 10,000 rakyat Palestin, masuk 4,000 kanak-kanak, masih lagi mengebom. Janganlah cakap macam tu. Jadi kami nasihatkan, keluarkan kenyataan pendirian mengutuk kezaliman Israel. Keluarkan kenyataan itu, mengutuk pembunuhan beramai-ramai yang sedang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestin. Keluarkan kenyataan itu supaya rakyat Malaysia tidak akan rasa marah dan memboikot kamu. Itu saja nasihat kami. Kami bernasihat kepada Grab. Tapi kita tak masukkan dia dalam senarai tau. Tak masuk. Kita tak masuk. Cuma saya beritahu kami, sebab sekarang-kadang orang boikot ni kita tak masukkan senarai pun rakyat Malaysia boikot juga. Jadi kita nak panjangkan list tu. Tapi kalau orang Malaysia nak boikot, kita nak lawan rakyat Malaysia, dia dah marah kan. Jadi kita nasihat je Grab tu keluarkan kenyataan, kutuk kezaliman Israel, kutuk kezaliman Amerika Syarikat juga, pembunuhan beramai-ramai yang berlaku di Gaza. Itu juga nasihat yang kami berikan kepada McD sebenarnya. Kalau McD keluarkan satu kenyataan di mana dia mengutuk kezaliman, pembunuhan beramai-ramai yang dilakukan terhadap warga Palestin sekarang ini, dia mengutuk, tak boleh terima, dan dia kata Israel kena berhenti sekarang juga. InsyaAllah saya yakin BDS Malaysia akan keluarkan daripada senarai. Dan begitu juga BDS antarabangsa pun akan keluarkan senarai. Tak tahulah, kalau saya rasa BDS di Amerika Syarikat mungkin diteruskan, tapi kalau kalau McD Malaysia keluarkan kenyataan mengutuk kezaliman Israel, pembunuhan beramai-ramai dan sebagainya yang dilakukan, insya-Allah ada kemungkinan McD Malaysia tidak akan disenaraikan dalam senarai syarikat yang layak diboikot.
Okay, kira kita ke sesi 5 minit lagi kita buka sesi Q&A. Jadi kat sini saya boleh lihat daripada Syahmin Amin Bukhari 4 kali beliau tanyalah which is soalan beliau adalah bagaimana dengan produk UAE sebab dia bagi bantuan kepada Israel. Perlukah kita memboikot mereka? Okey. Satu soalan yang agak current dan bagus juga soalan tu, UAE. Jadi saya sebut tadi bahawa kita tak nak banyak-banyak. Kalau dia banyak-banyak dia hilang fokus kan? Betul tak? Banyak-banyak hilang fokus. Syarikat yang di Israel sahaja pun ada beratus-ratus. Saya sebut tadi Nestle pun dah memang dia terlibat. Itu pun kita tak masukkan dalam senarai sebab kita takut dia jadi beban kepada rakyat Malaysia dan juga banyak kan nak kena boykot ni boykot itu. Jadi kita fokus pada beberapa sahaja. Jadi kalau UAE memang membantu, syarikat Britain pun membantu, syarikat Singapura pun ada kaitan dengan Israel juga. Singapura kan dia ada hubungan diplomatik. Jadi macam mana syarikat Singapura pula? Kalau kita masuk syarikat Singapura, syarikat UAE, panjang beratus-ratus nama syarikat dalam dia. Orang pun dah hilang fokus. Jadi hilang Puma, hilang HP pun hilang banyak sangat kan. Itu yang kita tak nak. Kita tak nak macam tu. Kita fokus pada yang ada sekarang ni. Cuma dari segi UAE tu, apa yang kita buat, kita keluarkan kenyataan lah bahawa kita tak setuju dengan polisi kerajaan-kerajaan yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel, normalisasi dengan Israel, kita kutuk. Okay? Kami, Kabinet Malaysia selalu keluar kenyataan mengutuk usaha normalisasi di antara negara-negara, terutama sekali lah negara Islam, negara Arab dengan Israel. Kita kutuk normalisasi itu. Tapi yang pasal boykot syarikat tu, dia akan membebankan kita semua dengan senarai yang sangat panjang. Jadi kita tak masukkan dalam senarai kita. Itu jawapan saya lah. Prof, satu soalan lagi, just a very short one untuk soalan ni. Kalau pakai printer HP nak top up dakwat dan ink setiap kali, macam mana? Ada option lain tak? Because HP kan primary brand yang kita nak boycott kan? Okay. Jadi saya nasihatkan, siapa yang ada printer tu, kita ada stiker kan? Pernah dengar tak stiker this is my last HP? Jadi kalau kita my last HP tu, kita tak kata buang HP tu. Kasut cuma kita kata tak payah buang kasut tu. Kalau boleh tulis kat situ tu kan. Boycott ke rumah atau cancel dia kan. Kita bukan nak suruh membazir duit. Cuma kita nak sampaikan mesej saja. Jadi jangan beli Puma, jangan beli dia baru. Yang dah ada, teruskan. Jadi tentang dakwat dan sebagainya itu, kalau ada option selain daripada HP punya dakwat, ambil lah. Saya dengar dalam Shopee kadang ada juga. Ada juga tu yang made in China punya ink untuk HP punya printer kan. Try lah yang tu. Tapi saya jangan kalau rosak ke ataupun tak berfungsi baik, jangan marah saya lah kan. Jadi kalau terpaksa beli sebab dah beli HP printer, dakwat terpaksa beli, saya tak boleh kata apalah kan. Tapi kalau ada option, ada alternatif yang kadang-kadang lebih murah pun, yang mungkin sama kualiti daripada syarikat lain, jenama lain. Saya pernah tengok dia tulis itu generic punya kan, untuk model-model tertentu kan, model HP. Beli yang tu lah. Itu nasihat saya. Okay. Setuju. Mungkin kita boleh akhirkan kita punya sesi malam ini dengan sedikit kata akhir daripada Prof. 1 minute. InsyaAllah. Okay. Kata-kata saya ialah kita kena bersama-sama lah berusaha untuk menyekat kezaliman yang berlaku sekarang di depan mata kita kan. Masyarakat, kerajaan-kerajaan buat tak tahu saja. Jadi kita kena balik bergantung pada orang-orang biasa yang mempunyai hati nurani. Ya. Kita terpaksa buat kerja. Kalau mengharapkan ahli politik, pemimpin negara, dia tak buat. Dia fikir banyak benda. Kita kena fokus apa yang kita boleh buat, kita bagi tekanan. Bila teramai dan membuat kerja yang fokus, yang bersama-sama, insya-Allah kita ada power. Power inilah yang kita boleh gunakan untuk menyekat kezaliman Zionis terhadap bagi Palestin. Dan insya-Allah dengan cara itu kita boleh jawab pada hari akhirat kelak bahawa kita telah berbuat sesuatu untuk membela mereka-mereka yang sedang dizalimi. Itu sajalah. Terima kasih ya. InsyaAllah kita
Yang penting adalah impactful, achievable, effective boycott. Yes. Okay. Saya nak mengajak semua orang untuk keep on reposting and resharing any content daripada jurnalis Gaza dan di Palestin. Kita amplify diorang punya suara bagi orang dengar. Walaupun macam kita rasa orang in power or anyone yang in power tak buat anything lagi, at least we do our small parts. InsyaAllah, and boycotting, then pray for them insyaAllah. So terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan tadi. Sangat-sangat at least kita ada masukkan sikit lah dalam soalan-soalan kita yang kita tanya dekat Prof tadi. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Terima kasih Alia, everyone watching. Sokongan yang sangat mantap malam ni. Alhamdulillah. So kita insyaAllah jumpa lain masa. Kita tutup dengan, tadi kita buka. Kita tutup dengan tasbih. Barakallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.